Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Live dari Masjid Subulus Salam. Setelah kita tinggal lebih daripada 40 hari. Oleh kerana ada sebahagian saudara-saudara kita yang dilanda dengan COVID-19, maka Masjid Subulus Salam pun tutup masjid sementara. Walaupun ada orang semaya tak berapa orang, azan, iqamah, semaya Jumaat seperti biasa. Maksudnya ada orang yang semaya Jumaat, ada tak berapa orang. Tapi kegiatan masjid dihentikan buat sementara. Jadi pada hari ini 1 bulan Ogos Singhakom 2021 2564 bersama dengan 22 bulan Zulhijjah tahun 1442 Hijrah. Jadi alhamdulillah saya mendapat keizinan untuk mari berbicara dengan sidang penonton. Mudah-mudahan dengan mulanya hari ini menjadi hari yang pertama kita boleh berjumpa, walaupun biasanya kita berjumpa di lepas ada semaya subuh dalam ruangan tafsir Al-Quranul Karim yang sudah pun kita sapa di tengah-tengah surah Maryam. Ada beberapa telefon daripada peminat-peminat, saudara-saudara, saudari-saudari yang duk tanya kenapa kau berhenti. Jadi saya pun jawab katanya dengan sebab kita jaga keselamatan dan jaga kebaikan. Oleh kerana apabila ada setengah-setengah saudara kita yang kena COVID di masjid ni, jadi kita ambil jalan tengah. Katanya beringat-beringat tu adalah lebih baik daripada kita duk langsungkan kegiatan kita dengan kita tidak berwaspada ataupun tidak berhati-hati. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini, walaupun masa kita mula ni sudah pun tidak ada orang duduk di dalam masjid. Ada hanya saya dengan saudara Afan yang jadi juru kamera. Jadi kita harap mudah-mudahan apa yang kita akan teruskan selepas daripada ni akan menjadi manfaat dan faedah bagi saudara-saudara yang tidak sempat untuk ikuti dengan secara langsung, maka boleh kita ikuti selepas daripada ni. Bermaknanya kita boleh tengok dan boleh ikuti rakaman yang sudah pun menjadi gambar. Tapi usaha insya-Allah akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua dalam Al-Quranul Karim sebanyak mungkin. Dan insya-Allah esok hari saya kalau tidak ada keuzuran apa-apa, kita akan masuk di dalam surah Maryam sekali lagi di pertengahan surah selepas daripada kisah Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihi salam yang sudah melahirkan anaknya iaitu Isa alaihi salam, insya-Allah. Tapi untuk pagi hari ini kita masuk di dalam terjemah ayat Al-Quranul Karim. Satu ayat di dalam suratul Baqarah, ayat yang ke 269 yang Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Maksudnya, ni maksud dalam bahasa Arab. Saya pun baca dengan bahasa Arab dah. Yu'tillahul isabata fil qawli wal fi'li man yasha'u min ibadih. Allah akan memberi betul percakapan, perbuatan kepada siapa sahaja yang dikehendaki daripada hamba-hambanya. Jadi bermaknanya Allah Ta'ala nak kebaikan kepada hamba-hamba Allah ni, iaitunya betul di dalam percakapan.
Betul dalam percakapan di sini artinya betul di dalam cara dia berbicara dengan manusia. Dia kecek, dia royak, dia ceramah, dia mengajar, dia buat tubik satu-satu perkataan, maka betul dengan Allah, dengan Rasul. Betul dengan ajaran Allah, betul dengan ajaran Rasul. Ini adalah satu hikmah yang Allah Ta'ala beri. Yang dikatakan al-hikmah di sini al-isabah. Al-isabah artinya betul. Man yasha, kepada siapa yang dia kehendaki daripada hamba-hambanya. Bukan saja kecek, bahkan perbuatan. Perbuatan di sini artinya apa sahaja yang seseorang itu buat jadi betul dengan ajaran Allah, sunnah Nabi. Inilah yang kita nak. Sebab dalam hidup kita ni memang ada dua perkara ni yang penting, walaupun sah lagi, iaitu niat ataupun duduk benar duduk dalam hati kita. Tapi kalau sekiranya zahir yang kita tengok, perbuatan manusia dan percakapan manusia ni adalah menunjukkan kepribadian dia. Orang dia kecek molek, perbuatan dia molek, menunjukkan bahawa iman dia molek. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala bimbing hidup dia ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar untuk mendapat kebaikan. Kebaikan juga, kebaikan di dunia dan kebaikan yang dia akan mendapat balasan di akhirat sekali lagi. Jadi kita jelas yakin bahawa di sisi Allah lah, Allah nak beri kepada siapa yang dia kehendak. Tak ada tengok, tak ada perhati di siapa cerdik, siapa pandai, siapa bijak. Walaupun benda-benda tu sebagai kakak. Orang cerdik, orang bijak, insya-Allah dia akan mendapat kebaikan yang sangat banyak. Tapi hidayah daripada Allah dan hikmah yang Allah akan bagi, dia tak ada tentu katanya orang cerdik, orang bodoh. Orang bodoh tu hewi pasal bodoh dia. Orang cerdik tu hewi pasal cerdik dia. Tapi hikmah yang Allah janji sini, siapa sahaja yang dia kehendaki, maka dia beri. Yang kita nak, yang paling besar sekali hikmah, iaitunya faham Quran, faham agama, faham Islam, faham sunnah. Lepas tu berasa nak amal belaka dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Hidup pun hidup molek. Hidup betul dengan ajaran Allah, ajaran Nabi, dan mengikut para ulama yang mu'tabarin. Mai duduk hurai so nak jadi jelas, nak jadi lebih cerah. Inilah yang kita harap, mudah-mudahan hidup kita tak ada kira kerja gapo, duduk mana, kecek bahasa apa sekalipun. Orang itu adalah hidup yang betul dan benar dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terjemah lagi dan saya dah baca dalam At-Tafsir Al-Muyassar. Ya. Wa man an'ama Allahu 'alaihi bidzalika faqad a'tahu khairan katsira. Sesiapa yang Allah Ta'ala beri nikmat ni, nikmat baik, betul, perkataan dan percakapan, faqad a'tahu khairan katsira, maka Allah memberi kepadanya kebaikan yang sangat banyak. Cik katanya orang tu butung tu. Orang-orang tua zaman dulu yang kata butung. Butung lagu mana? Butung sungguhlah. Nah, maknanya nasib baik. Lepas tu benda-benda hak molek-molek dia akan timbul kepada orang-orang yang diberi hikmah, diberi kebaikan. Nampak lebih pada orang. Sama ada ilmu dia, warak dia, tawaduk dia, sopan santun dia, akhlak dia, makan dia, minum dia, cara hidup dia, ibadat dia, pergaulan dia. Jadi kena belaka. Hak ni kita duk nak. Lepas tu lebih daripada tu lagi, iaitunya dia akan menjadi ahli syurga. Jadi nampak jelas katanya orang ni, walaupun kita tak ada tentu katanya siapa syurga, siapa neraka, tapi nampak jelas katanya orang ni adalah bakal ahli syurga. Nak pergi ke syurga. Dalam hidup dia nampak molek belaka, juruh molek. Hak inilah yang kita duk nak. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah beri kepada kita. Beri kepada kita pula, beri kebaikan. Supaya dengan dua doa yang ada di dalam Quran, Rabbana atina. Ada dua doa.
Sebaliknya kita duk dengar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah, peliharakanlah kami daripada api neraka. Tapi doa lagi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang ada di dalam suratul Kahfi. Wahai Tuhan kami, atina min ladunka rahmah. Berikanlah, cucurilah rahmat kepada kami daripada sisimu. Maknanya, berikanlah, cucurlah rahmat kepada kami terus-menerus daripada-Mu, ya Allah. Tak ada kena berlapik dengan malaikat, tak ada kena berlapik dengan mana-mana makhluk. Terus daripada Allah kepada kita. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan berikanlah kepada kami semua urusan yang kami duduk buat, duduk kerja, duduk amal, duduk bergaul dengan manusia ni, iaitunya urusan yang mudah, sampai matlamat tujuan, dan wujadilah kebaikan kepada kami, iaitunya cerdik bijak. Rasyada artinya bijak, cerdik, dan mempunyai kebaikan yang sangat banyak. Inilah yang kita duk minta semua. Mudah-mudahan dengan hak kita duk minta tu, Allah akan beri kepada kita seperti mana ayat yang ke-299 di dalam suratul Baqarah, iaitunya wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ia terjemuh dalam bahasa Arab katanya, wa man an'ama Allahu 'alaihi bidzalika faqad a'tahu khairan katsira. Sesiapa yang Allah Taala cucuri rahmat dan kebaikan betul dalam perkataan dan perbuatan, maka orang itu diberi oleh Allah Taala akan kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ia terjemuh dalam bahasa Arab ni, wa ma yatadzakkaru hadza wa yantafi'u bihi illa ashabul uqulil mustanirah bi nurillahi wa hidayatihi. Dan tidak ada orang yang dapat peringatan dan manfaat daripada perkara ni kecuali orang-orang yang mempunyai akal fikiran yang bersinar. Artinya orang yang dapat kebaikan daripada hak baik-baik sana, iaitunya orang yang mempunyai hati yang bercahaya dengan nur hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun nak lagu tu. Kebaikan ni memang Allah, kita tak tahu katanya Tuhan wi kepada kita ni gapo banyak mana, lepas tu nak berkekalan kedak dalam hidup kita. Hak ni kita hanya berusaha dan harap. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, kita minta semua, Allah akan bagi kepada kita. Serta dengan kita pun benar-benar betul-betul nak kepada kebaikan. Tak buat benar-benar bid'ah. Tak buat tak berakidah dengan akidah khurafat. Tidak buat perkara-perkara mungkar, perkara dosa, terutamanya dosa-dosa besar. Sebalik pada tu, kita hanya buat perkara-perkara yang baik. Sama ada amal fardu, amal sunat, perkataan yang baik, pergaulan yang elok. Perbuatan kita pun perbuatan yang menunjukkan bahawa kita seorang Muslim yang betul, yang molek, yang benar, yang nak kepada kebaikan. Nabi SAW bersabda di dalam satu hadis, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi. Maksudnya, bukan sifat orang mukmin yang cerca orang. Bukan sifat orang mukmin yang laknat orang. Kata kat orang huduh-huduh. Cerca kat orang, hina orang. Dan bukan orang sifat mukmin juga, iaitunya al-fahish, orang yang selalu buat fahsyat, buat kejahatan, buat dosa. Walal badhi, dan bukan orang mukmin orang yang mulut huduh, mulut karut, kecek pasal kata belaka, mengupak, caci, mulut huduh, menyapung, kata benda-benda yang tak sesuai. Hal ni adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Nabi SAW kepada kita semua,
Nak jadi kita ni adalah orang berjuruh, orang molek. Kalau sekiranya kita pakat kembali semula kepada ajaran Al-Quran, ajaran sunnah Nabi SAW, kita kena yakin bahawa masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang makmur, yang maju, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa dan tempat. Dan kita harap mudah-mudahan dengan kebaikan inilah Allah akan bagi kepada kita buat selama-lama. Saya akhiri dengan satu ayat juga di dalam surah Al-A'raf yang Allah firman kepada kita sebagai peringatan, mudah-mudahan Allah akan cucuri rahmat kepada kita, iaitu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Maksudnya, jika satu kumpulan manusia ataupun mana-mana penduduk di muka bumi ni amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, Tuhan janji la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, nescaya kami akan bukakan kepada mereka keberkatan yang sangat banyak. Barakatin, bukan barakatan dak. La fatahna alaihim barakatin, nescaya kami akan buka kepada mereka itu, iaitunya keberkatan yang sangat banyak. Minas samai wal ard, daripada langit dan bumi. Syaratnya iaitunya beriman dengan bertakwa. Nak bertakwa kena ada iman, dan nak beriman sempurna mesti kena bertakwa kepada Allah. Sebab tu kita yakin katanya kita beriman dah, cuma iman kita boleh jadi sikit, boleh jadi pertengahan, boleh jadi banyak, boleh jadi kuat, boleh jadi lemah. Selagi bertakwa. Takwa juga menunjukkan peribadi seseorang manusia tu sendiri. Iman kuat, insya-Allah takwa kuat. Tapi kalau sekiranya takwa tu tak erat, katanya iman lemah juga. Sebab itulah, marilah kita pakat-pakat beriman dengan sungguh-sungguh. Lepas tu bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tak kira kita buat apa-apa, percakapan kita, perbuatan kita, niat kita, hati kita, semua tiap-tiap perkara menunjukkan bahawa kita bertakwa kepada Allah. Bukan hanya kita dengar daripada khatib tiap-tiap minggu, ittaqullah, duk royak di dalam khutbah, bertakwalah kamu kepada Allah. Tapi hak kita duk dengar tu, kita kena pasal, maknanya kena duk denyuk sokmo tiap-tiap hari, tiap-tiap masa kena bertakwa kepada Allah. Serta dengan iman kita pun kena iman kuat. Iman kena kuat. Inilah kita nak buat macam mana nak jadi iman kita selalunya kuat. Amalan kita sentiasa kita amal walaupun duduk dalam keadaan COVID yang sedang melanda di setiap tempat di atas muka dunia. Cuma sikit banyak, negeri itu sikit, negeri ini banyak. Apa kita nak buat macam mana? Takwa kita kena tetap sama. Iman kita kena tetap sama. Amalan kita, hak kita buat walaupun duduk dalam keadaan darurah, keadaan yang pasang cukcen, walaupun kita semaya di rumah, tapi kita kena niat katanya kita semaya di rumah berjamaah dengan anak, dengan bini, dengan maknanya kita buat di rumah supaya dengan kita duk buat di masjid, walaupun setengah-setengah masjid adanya semaya Jumaat, adanya semaya Jumaat pun tak ada kata gapo, cuma kita kena pakat beringat-beringat, takut-takut penyakit yang kita selalunya minta supaya Allah Ta'ala hindari, jauhi kita daripada penyakit-penyakit yang tak baik ni. Mudah-mudahan insya-Allah kita pakat beringat, Allah Ta'ala pun akan hapuskan perkara yang tak baik daripada penduduk dunia, terutamanya kepada orang-orang yang beriman, negara-negara orang-orang Islam kita insya-Allah akan selamat. Itulah sebagai mukaddimah hari ini, sebagai bukan tafsir sangat, tapi saya mulakan rancangan kita ni. Mudah-mudahan insya-Allah esok dan seterusnya kalau tidak ada keuzuran apa-apa, kita pakat boleh ikuti dalam surah Maryam
yang sudah pun kita berhenti lebih daripada 40 hari. Saya dah ingat-ingat katanya Masjid Subulus Salam kita ni tak ada pengajian pagi dan antara maghrib dengan isya tu lebih kurang dalam hampir-hampir 40 hari lebih-lebih. Nah, insya-Allah. Jadi mula daripada esok kita akan mula masuk sebagai terjemuh ayat-ayat di dalam surah Maryam, insya-Allah. Sekadar inilah untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.